Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Atau kama qala jalla wa ala. Semua yang dirahmati Allah, yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan-tuan imam, pimpinan masyarakat, tuan pengurus, semua orang kuat masjid, pimpinan masjid, saya muliakan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali pada ketika saat di mana kita telah pun dipimpin oleh Allah telah luluskan kita dapat menyelesaikan sembahyang fardu maghrib dengan sebaiknya, ikut sunnah, berjemaah di masjid, sama-sama dapat 3 rakaat bersama imam, tidak ada yang terlambat. Mengenangkan itu, lahirkanlah dalam hati kita perasaan sangat-sangat beruntung, bertuah, bahagia, seronok, kerana telah pun kita selesai melaksanakan apa yang merupakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah. Pada kesempatan yang penuh barakah antara Maghrib dan Isyak, marilah sama-sama kita menikmati beberapa hadis firman Allah Subhanahu wa taala yang merangkumi kata-kata nasihat, mutiara hikmah yang boleh menjadikan lembut hati kita, terbuka pintu hati kita, terang hati kita. Mudah-mudahan dengan itu akan memudahkan lagi untuk kita menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini sebagai seorang yang tawaduk dengan Allah, tunduk dengan Allah, mematuhi setiap perintah Allah pada setiap ketika, waktu, keadaan, siang dan malam, selagi mana kita masih diberi peluang oleh Allah menumpang di atas muka bumi yang sekejap ini, dunia yang sekejap ini.
Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, beradanya kita di muka dunia ini bukan dengan kehendak kita, tetapi kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebut, suatu kalimah yang pendek apabila kita dengar orang meninggal, berita ada orang meninggal, ada orang mati, kita sebut apa? Inna lillah. Kita datang daripada Allah, kerana Allah, kehendak Allah kita datang. Allah hantar kita atas muka bumi ini, bermula dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki mewujudkan atas muka bumi ini berbagai-bagai bangsa, berwarna kulit, berbagai-bagai bahasa, slang pelat. Allah Ta'ala letakkan di atas muka bumi ini, hidup semua sebagai hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah yang lemah, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Hanya tunggu sahaja, hanya berserah diri sahaja, apa yang Allah Ta'ala akan lakukan ke atas diri manusia ini. Allah dah tunjukkan, Allah buat, Allah lakukan, Allah tunjuk, kita melihat sendiri. Di kalangan manusia ni ada yang rendah pangkat kedudukan, ada tinggi pangkat kedudukan, ada yang kuat tubuh badan, ada yang tak berapa kuat tubuh badan, ada yang petah berbual, ada yang tak pandai berborak, tak pandai berbual, ada yang tinggi taraf hidupnya, ada yang rendah taraf hidupnya, ada yang setiap hari makan ikan kering, ada yang selalu dapat makan ikan siakap, ikan merah, makan daging. Tetapi semua itu bukan penentu kepada mulia ataupun tidak seseorang itu. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah atqakum, orang yang lebih takwanya, ataupun ahsanu amala, orang yang lebih baik amalnya. Dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi. Itu. Jadi apa yang Allah Ta'ala pandang dan apa tujuan Allah Ta'ala hantar kita manusia ni atas muka bumi ni, dalam kehidupan ini, dah berkurun, dah ribuan tahun, ratusan tahun, manusia sering sahaja ada yang baru datang menjadi penghuni di atas muka bumi ini. Yang lama-lama dah pun pergi, yang ingkar, yang taat, yang syirik, yang beriman, satu demi satu pergi, kembali ke alam kubur. Sama ada kembali dengan cara dimakan oleh ikan paus, dengan cara ditelan oleh ular sawa, dengan cara dikebumikan menurut adat kebiasaan, dengan cara hilang di mana-mana, tak dapat dikesan. Tapi hakikatnya masing-masing telah pun meninggalkan dunia ini. Maka orang-orang yang baru lahir di atas muka bumi ini, satu demi satu, seorang demi seorang, di dalam setiap negara itu dalam satu masa, kita tidak dapat nak jangka, nak kira dalam satu saat itu berapa ribu, berapa ratus ribu bayi yang lahir di atas muka bumi ini. Apapun, setiap bayi yang lahir itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu semua lahir dalam keadaan
fitrah suci bersih hatinya, tidak ada langsung syirik, ego, sombong, bongkak, bangga diri, tak ada. Semua bayi yang lahir suci daripada sifat-sifat yang sedemikian. Ya. Jauh sekali nak disebut dia seorang yang tidak ikhlas, tidak jujur, tidak amanah. Tak ada. Ya. Sifat ini tidak ada pada diri seorang bayi. Fitrah. Lahir dalam keadaan yang begitu sempurna sekali. Ya. Maka selepas itu, ya, hari demi hari menjalani kehidupan dunia ini, makin besar, makin besar, makin besar, maka dia berubah. Ya. Sikapnya, perwatakannya, perangainya makin berubah. Ya. Makin bertambah umur, ada yang makin kufur dengan Allah, ada yang makin sombong, ada yang makin ego, ada yang makin bongkak, bangga diri dan sebagainya. Inilah, ya, yang dikatakan, ya, ad-dunya darul imtihan. Ya, dunia ini adalah tempat Allah Ta'ala uji seseorang manusia itu. Ya, Allah Ta'ala uji seorang yang apabila tiba umur aqil baligh, maka apabila dia tidak lulus ujian, ya, apabila dia dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bermulalah dosa akan berlonggok, ya, yang dilakukannya apabila dia aqil baligh. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sebut tadi, yang disebut yang mulia di kalangan kamu ialah orang-orang yang bertakwa. Kalau ketika bayi, ketika budak-budak masih lagi, sama aja mulianya. Sebab dia seorang yang suci, bersih hati dia. Tapi bila tiba masa dia telah aqil, telah baligh, bila tiba menjadi orang dewasa, maka mulalah dikira setiap perbuatannya, kalau melakukan maksiat, kemungkaran, menyengutukan Allah dan macam-macam lagi, dilakukan perkara yang disebut fahsya, mungkar, perbuatan dosa, maka akan berlonggoklah dosa dalam kehidupannya. Sedangkan Allah Ta'ala hantar manusia di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah. Ada kalanya manusia itu bila beribadat kepada Allah, tidak sampai tujuan maksudnya. Dan ada kala manusia ini bila beribadat kepada Allah, tercapai maksud dan tujuannya. Kerana apa ada yang tidak tercapai maksud dan tujuannya? Kerana ibadat yang dilakukan nampak macam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa beribadat dia lupa bahawa penyerahannya, dirinya, ibadatnya, bila melakukan ibadat itu dia lupa buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang melakukan kerana lain, bukan kerana Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi itu, dia kata apa? Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti, sebagai seorang yang dapat berjumpa Allah lah, maka hendaklah dia fal ya'mal amalan salihah, hendaklah dia buat amal yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia menyengutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Tuan-tuan, okey, jadi bila begitu, maknanya manusia ni ada yang tidak lulus ujian dalam hidup ini. Dia beribadat ada yang kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuan inilah kita berkumpul pada malam ini, mudah-mudahan
Allah ingatkan balik kepada kita, sedarkan balik, dan semoga kita, kalaulah selama ini apabila kita beribadat, kurang tumpuan kita kepada Allah, kita dapat menginsafi dan kita berazam bersungguh-sungguh selepas ini kita ingin menjadi orang yang mencapaikan matlamat Allah Ta'ala jadikan kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab apa? Sebab kita dah beritahu tadi, iaitu manusia datang ke muka bumi ini bukan dengan kehendak dia, kehendak Allah. Satu. Dan satu masa nanti manusia ini pasti dia nak ke, tak nak ke, dia bersedia ke, tak bersedia ke, dia mahu ke, tak mahu ke, rela berpisah dengan harta benda, dengan pangkat, dengan apa yang dia miliki, rela ataupun tidak. Tetapi wa ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu masa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Masalahnya tuan-tuan, apabila seseorang manusia itu kembali kepada Allah, mati, meninggal dunia. Bila sebut manusia, bila tinggalkan dunia, mati, dia bukan seperti binatang, bukan seperti pokok-pokok. Manusia ini akan berhadapan dengan suatu lagi penghisaban ataupun peraturan di akhirat nanti. Start daripada masuk ke alam kubur, dia akan berhadapan dengan bermacam-macam peringkat dugaan yang sangat-sangat menakutkan. Start daripada alam kubur lagi. Sebagaimana kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, apabila dia menangis, dia berada di kubur menangis, nitik air matanya, maka ditanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis sangat-sangat bila datang ziarah kubur ini? Dia kata, inilah kubur, inilah destinasi yang pertama bagi setiap orang yang melalui alam akhirat. Ini kubur ni adalah destinasi pertama. Kalau di sini dia berjaya, dia lulus, maka alam-alam seterusnya dia akan bahagia, dia akan berjaya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita semua ni akan melalui alam kubur. Yang telah pergi meninggalkan kita, apa khabar mereka sekarang? Kalau sekiranya dalam kehidupan dunia dulu, waktu mereka hidup dulu, mereka telah mentaati apa yang Allah Ta'ala suruh, mengikut setia dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang berbahagia sekarang ni. Sekarang ni mereka berbahagia di alam kubur sekarang ni. Tapi bagaimana pula kalau sekiranya di alam dunia dulu, waktu mereka hidup, mereka menjalani kehidupan sebagai orang yang asi, ahli maksiat, melakukan kemungkaran, perkara keji, perkara buruk. Bagaimana keadaan mereka apabila sampai ke alam kubur sana? Dalam setengah riwayat dinyatakan bahawa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, apabila berada di alam kubur sana, dirasakan nak sampai ke hari kiamat tu rasa sekejap je. Tuan-tuan, kita pernah tak naik bas ekspres, nak pergi jalan jauh, dalam perjalanan itu kita tak selesa. Umpamanya daripada sini nak pergi ke Kedah, dalam perjalanan kita naik bas apa orang panggil, bas yang dalam perjalanan pun bunyi je dia punya apa nama, spring dia tu kan. Lepas tu dalam perjalanan pula berimpit duduk, dan kita pula duduk di seat yang mana sebelah kita ada orang yang paling gemuk duduk sebelah kita.
Dan orang yang paling gemuk ni pula, orang yang kotor pula, yang tak mandi sebulan katakanlah. Ketiak dia pun bau masam. Aircon pun tak ada dalam bas. Dalam perjalanan pula, kalau dulu zaman saya budak-budak kecil dulu, mungkin sebelum itu lagi, jalan pun berlopak-lopak katakanlah. Tapi daripada KL ni kalau ke utara sana mungkin jalan elok lah. Tapi nak cerita, kalaulah jalannya berlopak-lopak, nak sampai itu, perjalanan itu bertolak selepas isyak sampai di Alustar contohnya, dalam keadaan yang begitu sampai pukul 9 pagi katakanlah. Macam mana tuan-tuan perjalanan kita? Nak boleh sampai berapa jam tu maknanya? 8 jam, 9 jam. Nak boleh sampai tu kita rasa ya Allah, macam 2 hari rasanya. Ada orang kata macam setahun, bohong lah kalau macam setahun tu lama sangat kan. Perjalanan yang begitu, tuan. Kita nak bandingkan orang yang berada di alam kubur, masa dia berada di alam kubur itu, menunggu tibanya keputusan untuk ditentukan syurga ataupun neraka itu, begitu keadaannya, rasa Allahu Akbar. Bukan begitu, kita cuma bandingkan saja, bukan begitu. Kalau begitu okey lagi dalam kubur kalau begitu kan. Ni masalahnya bukan begitu, tapi banding, tuan. Bagaimana pula kalau dalam perjalanan kita, perjalanan begitu jauh, kita naik bas ekspres bas yang cantik, masya-Allah. Bas baru, duduk pula di depan, seat depan sekali. Kebetulan kita pula bujang lagi, tak kira lah bujang ke dah kahwin. Sebelah kita ada orang perempuan yang cantik duduk sebelah kita. Ini tak kira siapa, ustaz pun sama kan, penceramah lagi lah, suka agaknya lah, bukan agak pun, memang betul. Dalam perjalanan yang begitu, lepas tu wanita cantik ini pula, perjalanannya bukan sampai ke Alustar, tuan-tuan. Perjalanan yang kita nak pergi itu sampai ke Bangkok sana, lagi jauh. Bas cantik, aircon cantik, seat cantik kan. Duduk di seat yang mana selesa sangat-sangat. Bas pun wangi, yang sebelah kita pun wangi, masya-Allah. Agak-agak macam mana perjalanan kita kan. Rasa bila dah sampai ke Bangkok, kalau dapat nak sambung lagi perjalanan sampai ke Arab sana, itu bila selesa. Kita nak bandingkan, bukan sama tapi banding saja. Sama tak boleh lah. Bagaimana orang yang beriman, beramal soleh di dalam kubur, menunggu masa, ada kata ulama, dan setengah kitab disebut macam lama tu, macam 2 rakaat sembahyang punya sekejapnya rasa. Tiba-tiba, sebab apa? Sebab tengah asyik, tengah leka dengan mainan bidadari. Ini cerita dalam kubur. Bidadari datang, pamerkan pakaiannya, entah-entah pamerkan betisnya, ya Allah, pamerkan manik-manik permata mutiara yang berurai, yang bergantung-gantung di lehernya, gelang-gelangnya. Orang beriman, beramal soleh ini dah tak sabar tengok bidadari dikejarnya kan. Kejar, dia tak kira siapa. Kalau dalam keadaan begitu kan, jangan kata imam pengurusi je, penceramah lari kejar kan. Kejar, tiba-tiba dijawab oleh bidadari ini, belum tiba masa untuk kamu miliki saya kan, belum tiba masa untuk abang miliki saya. Kejar lagi, kejar dapatlah capai rantai manitnya itu. Bila kejar capai, terputus manitnya itu. Bila terputus, berterabur. Bila berterabur, kutiplah satu kutip. Tengah-tengah kutip itu, tiba-tiba zap, hari kiamat datang. Sekejapnya rasa orang beriman dan beramal soleh, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena sebut, kita kena bincang, kita ulang kaji balik kan. Bagaimana tentang
Apa beza berkenaan dengan dunia dan akhirat nanti? Masa dunia ni sangat-sangat pendek, sangat-sangat singkat untuk setiap orang. Walaupun seorang itu umurnya panjang ribuan tahun seperti mana umat dahulu, umurnya panjang, tetapi nak dibandingkan dengan umur akhirat nanti, Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab itulah apa-apa pun yang paling ditakuti ialah bukan tentang di dunia ini. Sebab tu kalau seorang itu disebut di dunia ini susahnya hidup dia, kita tanya dia, awak cakap susah di mana? Dunia ni. Dunia, oh dunia. Datang mati hilang, tak rasa susah lagi dah. Bila sebut masalahnya hidup dia di dunia ini, di mana? Di dunia. Bila mati je hilang masalahnya. Tetapi di akhirat tidak ada penghabisan, panjang masanya akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kita nak diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita jadi orang yang bijak dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang pandai, yang sebenarnya orang bijak yang sebenarnya ialah orang-orang yang mengenangkan tentang dirinya, nasib dirinya. Bagaimana kalau aku mati dalam keadaan begini? Bagaimana nasib aku dalam kubur nanti? Wa amila lima ba'dal maut. Ketika dia sedang memikirkan begitu, dia pun buat perjalanan, melakukan perjalanan hidup dalam dunia ini dengan sebaik-baik perjalanan. Ahsanu amala, sebaik-baik amal dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Bila mengenangkan dirinya bagaimana nanti, bukan fikir mengenangkan diri lepas tu tak buat apa-apa, tidak. Dia sentiasa menghindarkan dirinya daripada godaan syaitan, godaan iblis, sentiasa mengejar-ngejar waktu untuk menunaikan, menyempurnakan kewajipan Allah, suruhan Allah. Kalaulah kewajipan suruhan Allah itu dalam bentuk masa yang telah ditetapkan, dia akan buat, dia tidak akan tangguh-tangguh. Tapi yang boleh ditangguh, ditangguh. Kalau sembahyang fardu 5 waktu ini, lebih-lebih lagi sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu asar, masanya pendek. Tunaikan, lepas tu yang sunat-sunat diikuti. Dan yang sunat-sunat ini ada kalanya masanya bila-bila pun boleh buat yang sunat-sunat. Kecualilah yang sunat ini dalam bentuk sembahyang sunat hifzil iman ma'al awabin yang dibuat hanya antara maghrib dan isyak. Sembahyang hifzil iman, sembahyang sunat memelihara iman serta awabin. Lepas tu sembahyang apa? Awabin, 2 rakaat lagi. Lepas tu sembahyang apa? Istikharah serta awabin, 2 rakaat lagi. Ya, antara maghrib dan isyak. Sembahyang awabin ini boleh kita kata anggap dia adik-beradik sembahyang taubat. Sembahyang apa nama yang kita buat, apa nama, 4 rakaat, 2 rakaat itu, yang lama rokok sujud, apa nama tu? Sembahyang apa? Sembahyang tasbih. Kita boleh anggap dia adik-beradik sembahyang hajat. Kita nak mohon apa-apa kepada Allah, buat sembahyang hajat, buat sembahyang tasbih. Tapi nak ceritanya, itu adalah amalan-amalan yang mana kalau sembahyang tasbih siang pun boleh, malam pun boleh. Tetapi sembahyang fardu kitaban mawquta, telah ditentukan oleh Allah Ta'ala waktu-waktunya. Jadi ceritanya, orang yang sepatutnya kena tahu, iaitu memikirkan tentang nasib dirinya bila dia meninggal nanti. Dan fikirkan juga tentang nasib ahli keluarganya kalau dia mati nanti. Waktu dia hidup ini, dia kena menganggap bahawa Allah Ta'ala panjangkan umur dia, supaya dia dapat bimbing, dapat nasihat keluarga dia. Orang lain pun samalah waktu hidup.
Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi wafatnya, hampir-hampir wafat, belum wafat lagi, dekat-dekat nak wafat, Nabi pesan dengan sahabat, tolong beritahulah sahabat-sahabat yang lain datang berkumpul. Maka Nabi pun beritahu, Nabi beritahu, ketika aku ada bersama kamu, aku adalah baik untuk kamu, dan satu masa nanti aku akan meninggal dunia, aku akan pergi, juga baik untuk kamu. Kenapa ya Rasulullah? Setahu kami waktu engkau ada, waktu engkau hidup, engkau baik untuk kami, kan? Apabila engkau dah tak ada pun engkau baik untuk kami. Ya, kata Nabi, waktu aku hidup, aku dapat menasihati kamu, menegur kamu, memimpin kamu. Dan walaupun aku telah wafat nanti, kata Nabi, aku dah tak ada nanti, setiap amalan kamu akan dipamerkan kepadaku setiap hari Khamis dan Isnin. Apabila aku melihat amal-amal kamu bagus, aku akan suka dan gembira. Apabila aku melihat amal-amal kamu yang buruk, aku akan mohon ampun kepada Allah untuk kamu. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi dah wafat pun masih lagi menyumbang untuk kita umat dia, tuan-tuan. Tetapi jangan sekadar mengharapkan begitu, sebab setiap orang masing-masing dalam kehidupan ini, Nabi beritahu, kena faham tentang tujuan hidup dia di atas muka bumi ini. Apa tadi? Jadilah orang yang cerdik, orang yang bijak. Walaupun dah muda lagi, jadi orang yang bijak. Pertengahan umur bijak, tua pun bijak, usia lanjut pun bijak. Jangan macam yang Piramli cakap itu, dah tua pun bodoh, kan? Saya jiran saya tu, anak dia selalu cakap gitu. Saya dengar, saya tanya ayah dia, kan, geli hati saya dengar, kenapa budak ni sebut dah tua pun bodoh. Dia cakap, dia selalu ulang-ulang, Ustaz tengok Piramli tu tadi, yang Madu 3 tu. Oh, lepas tu saya pun cari filem tu yang dalam YouTube, pun ada betul punya, dah tua pun bodoh, kata dia, kan? Tapi tajuknya lain lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, nak ceritanya, makin bertambah umur, jadilah orang yang, kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang tetapi baik amalnya, baik. Tuan-tuan, dan kita biasa melihat pun, memang orang yang makin bertambah umur, makin amalnya baik. Sebab tu kalau kita nak tahu bukti dia, waktu sembahyang subuh besok, kita tengok kebanyakan yang pergi sembahyang berjemaah orang tua ke orang muda yang pergi sembahyang subuh besok. Sembahyang maghrib pun sama, tuan-tuan. Kadang-kadang tu, kadang-kadang tu lepas sembahyang, saya pun keluar tengok dekat luar, baca dekat luar masjid. Entah-entah ada tulis dekat luar tu, apa dia? Masjid ini hanya untuk orang yang dah nak balik kubur. Manalah tahu ada dekat luar masjid tulis begitu. Tak ada pun, kan? Tak ada pun tulis begitu dekat luar masjid. Tapi macam mana boleh jadi begitu? Dekat masjid hanya orang tua je, orang muda tak ada. Ada pun adalah sekerat. Ini tuan-tuan. Okey, baik amalnya. Inilah disebut apa nama? Persiapan yang dikatakan oleh Nabi SAW, iaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buat bekallah kamu. Bekal apa? Sebelum balik akhirat, sebelum mati, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak ambil salah satu contoh orang yang bertakwa yang disebut dalam Al-Quran. Apa dia? Disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran disebut. Siapakah orang yang bertakwa? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib.
Apa perkara yang gaib, tuan-tuan? Ya? Selain daripada malaikat dan sebagainya, alam kubur, ya? Siksaan kubur, ya? Ular, lipan, kala jengking, ya? Dalam kubur, ya? Beriman juga dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan, bidadari, syurga untuk orang-orang yang bertakwa. Disebut apa lagi? Wa yuqimuna solah, mendirikan sembahyang. Lepas tu yang akhir sekali, wa mimma razaqnahum yunfiqun, membelanjakan, bersedekah, menderma, mengeluarkan zakat, buat kenduri termasuklah, menyumbang, ya, buat jamuan, samalah termasuk itu. Lepas tu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lepas tu wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa ini mereka yakin betul-betul dengan hari akhirat. Tuan-tuan, yakin betul-betul dengan hari akhirat. Renung betul-betul, ingat sentiasa akan akhirat. Sebab akhirat ini benda pasti, semua orang akan tempuh. Bila sebut akhirat, Allahu Akbar, satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan neraka. Bila ciptakan neraka, Allah Ta'ala perintah malaikat, wahai malaikat, pergi tengok. Bila pergi tengok, malaikat pun patah balik, ya? Allah tanya, apa pendapat kamu apabila kamu lihat neraka? Kata malaikat, ya Allah, takutnya, ngerinya, ya? Kalaulah manusia ini tahu, sudah pasti semua orang akan berusaha untuk menyelamatkan diri daripada api neraka. Lepas tu Allah Ta'ala letak, ya, pampangkan di tepi neraka itu dengan sebab-sebab masuk neraka. Apa dia? Tinggal solat, putus silaturahim, tak keluar zakat, ya, mengumpat, mengadu domba, bersengketa dan sebagainya, makan hak orang lain, rampas hak orang lain, macam-macam lagi lah. Allah Ta'ala letak pampang, dekat neraka itu. Maka dia pun pergi tengok. Bila dia patah balik, Allah tanya dia, bagaimana pendapat kamu? Dia kata, ya Allah, kalau begitulah keadaannya, aku bimbang semua orang akan dihumban dalam neraka. Oh, rupanya ramai orang buat benda-benda yang terpampang hanya menyebabkan masuk neraka. Tuan. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan syurga pula. Bila Allah jadikan syurga, Allah Ta'ala perintah malaikat pergi tengok. Maka pergi tengok, ya Allah, nikmat syurga dengan sungai madu, sungai arak, tersusun bidadari yang goyang-goyang kaki dalam sungai, ada yang berjalan-jalan dalam sungai, sambil-sambil main uli-uli batu permata, delima, zamrud dan macam-macam intan berlian dalam sungai dengan ibu jari kaki dia, jalan-jalan dalam sungai. Dalam keadaan begitu, ya Allah, ada yang apabila terasa nak makan, tiba-tiba saja zap. Dulu nikmat syurga dapat pada orang Afghanistan dulu. Afghanistan dulu, tuan-tuan, sebelum Afghanistan dulu macam kita. Kita ni dah macam-macam dah, macam-macam firqah, dah macam-macam, apa nama orang panggil apa, macam-macam puak ada dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Banyak puak, kan. Dulu Afghanistan dulu hanya Islam dengan kafir Rusia ataupun kafir Amerika, kafir yang menyerang mereka, orang Afghanistan dulu, tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala bagi mereka nikmat syurga. Saya tak tahu apa nama buku itu ada lagi tak, perkembangan orang-orang Islam Afghanistan, bagaimana situasi mereka ketika lapar, ketika dahaga, sewaktu mereka berada di atas puncak bukit, puncak gunung, waktu menyerang lawan dengan tentera-tentera kafir, tuan-tuan. Tiba-tiba saja bau wangi ayam bakar kambing golek, toleh kat belakang satu dulang ada. Siapa hantar ke atas sana, tuan-tuan. Itu banyak pertolongan Allah, nikmat syurga Allah Ta'ala beri kepada tentera Afghanistan dululah.
Kan bom tak meletup, banyak bom yang jatuh tak meletup, tuan-tuan. Jatuh pum senyap je, tak meletup. Tuan-tuan. Allah Taala beri nikmat kepada tentera Afghanistan dulu, tuan-tuan. Masya-Allah. Tengok, kalau Allah Taala nak beri, walaupun badan mereka dah besar, tetapi oleh kerana mereka ni kukuh agama mereka, Allah beri lagi pertolongan Allah. Tapi ada manusia ni, badan taklah besar mana pun, bila berperang kenet-kenet je, tetapi oleh kerana dalam keadaan berperang pun meninggalkan lagi solat, waktu tak berperang lagilah, tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala nak menghantar bantuan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat syurga, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ni jangan cakap nikmat syurga, tuan-tuan. Tiba-tiba saja orang datang rumah kita, Assalamualaikum, kan? Buka pintu tengok, ni ambil ni, ikan siakap 3 rasa, hantar rumah kita. Lepas tu besok lusa ada lagi bagi salam, Assalamualaikum, ni ambil ni, sup gerbok kambing, Masya Allah. Lepas tu 2-3 hari lepas tu, Assalamualaikum, ada orang datang rumah, hantar apa? Kurma muda pula. Itu saya lah, kan? Tapi saya tak buat kerja macam tu lah. Saya jual je, kan? Tuan-tuan, macam mana setiap kali. Lepas tu bila kita masak pula, ini cerita nikmat, bayang-bayang nikmat syurga. Kita tengah-tengah masak, tiba-tiba orang rumah beritahu kita, ingatkan kita, bang, perasan tak bang, apa, gas ni kan dulu anak-anak menantu kita jarang balik, itu pun sebulan dia tahan habis, kan? Tapi abang perasan tak, musim cuti ni, lepas anak kita balik, ramai anak cucu, anak menantu balik, mereka dah balik pun sampai sekarang dah 3 bulan gas ni. Waktu makin ramai, bulan pun bertambah, tapi tak habis-habis gas. Iya ke? Bila teringat begitu, barulah bila pergi masak, apa jadi? Barulah habis gas. Tu nikmat Allah Ta'ala kalau beri kepada kita, tuan-tuan. Ya Allah, sukanya gitu, Ambil cerita nikmat syurga, ya Allah, tuan-tuan. Ni orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, itulah keadaannya, tuan-tuan. Bila dia pergi tengok syurga, Allahu Akbar, lepas tu dia patah balik. Allah Ta'ala tanya dia, bagaimana pendapat kamu bila kamu melihat syurga? Dia kata, ya Allah, kalau beginilah keadaannya, semua orang akan berusaha untuk masuk syurga. Tuan-tuan, dalam kampung kita, tuan-tuan, ada tak 100% orang berusaha untuk selamat daripada neraka, masuk dalam syurga? Agak-agak berapa peratus? Ataupun dalam keluarga sendiri, dalam keluarga kita sendiri, berapa orang yang berusaha agar selamat daripada neraka dan agar masuk syurga? Dalam keluarga kita sendirilah, tuan-tuan. Tuan-tuan, maka dia, bila Allah Ta'ala tanya setelah dia melihat syurga, dia kata, ya Allah, kalau manusia anak Adam ni tahu, semua akan berusaha untuk masuk dalam syurga. Okey, tak apa. Lepas tu Allah pun pampang dekat syurga itu sebab-sebab untuk masuk syurga. Dan maka dia pun pergi tengok. Kata Allah, pergi tengok. Bila pergi tengok je, tuan-tuan, bila tengok je, untuk masuk syurga, kena buat ini, kena jangan ini, kena banyakkan ini, jangan buat itu, pelihara diri daripada sekian-sekian, pelihara makan minum yang sekian-sekian, pelihara hubungan dengan orang sekian-sekian, atasi masalah sebelum mati sekian-sekian, settlekan apa sebelum mati sekian-sekian, settlekan. Bila tengok begitu, maka dia pun balik, dia jumpa Allah. Allah Ta'ala kata apa? Apa pendapat kamu bila kamu melihat sebab-sebab untuk masuk syurga begitu? Dia kata, ya Allah, bimbang seorang pun tak dapat masuk syurga. Begitu pula. Yang tadi tu bimbang semua masuk neraka, tapi yang ini bimbang seorang pun tak dapat masuk syurga. Tuan-tuan, gambaran daripada riwayat ini bukan supaya kita ni meyakini bahawa tak ada seorang pun akan masuk syurga, tidak. Tapi nak ceritanya tentang apa yang terpampang di neraka dan di syurga itu, tuan-tuan. Kita nak fokus kepada neraka ni, tuan-tuan. Kalau pasal neraka ni, kalau takut sangat. Sebab itulah apabila Nabi Musa AS
disuruh oleh Allah Ta'ala pergi jumpa dengan Firaun, Allah suruh dia kata apa? Faqul hal laka ila an tazakka, apakah kamu mau aku nak sucikan diri kamu? Disebut tazkiyah. Bila biasa kita sebut tazkirah kan, tazkirah. Ini ada satu istilah lagi, tazkiyah, mensucikan diri. Kita boleh buat tazkiyah dekat rumah kita, tuan-tuan. Dekat rumah kita boleh buat program tazkiyah ataupun melatih tazkiyah terhadap ahli keluarga kita. Latih apa? Jangan buat ini, kerana ini menjadikan syirik. Jangan cakap begini boleh jadi syirik. Cakap yang begini boleh mencantikkan iman kamu. Latih anak cucu kita. Maka anak cucu kita pun bila dia lapar je, maka dia tak akan cakap, aduh laparnya macam mana ni, kan? Dia tak akan cakap begitu. Kalau nasi dah nak habis, lauk dah nak habis, macam mana ni nasi dah nak habis? Ataupun tengok-tengok dalam periuk, mak dia masak sikit, mak masak sikit, mana cukup? Dia tak akan cakap begitu. Kan ada kadang-kadang tu tengah-tengah masak, tiba-tiba bunyi bagi salam, saudara datang sekeluarga, kan? Tengah makan, masakan pula tengah hari itu udang galah cuma 3 ekor je, masak sambal tumis. Ikan siakap pun kecil, masak lemak cili api, kan? Makan 4 beranak. Tiba-tiba bagi salam, waktu nak makan, Assalamualaikum, bangun tengok, ya Allah, 3 kereta saudara mara datang. Nak sembunyi ke? Nak sembunyi ke lauk tadi ke? Nak hidang biskut saja ke? Ataupun macam mana? Macam mana? Kan? Nanti anak yang selalu ditazkiyah oleh mak ayah dia, anak akan cakap apa? Tak apa mak, kan? Masak nasi je, lauk cukup nanti, insya-Allah cukup, insya-Allah cukup, insya-Allah. Rupa-rupanya betul. Keyakinan anak itu rupanya Allah Ta'ala buktikan hebat keyakinan dia. Rupanya bila makan je, rombongan tadi ramai yang tak makan udang, gatal. Alhamdulillah, kan? Lepas tu dia orang pun balik semua. Jadi anak-anak tadi pun ulun, alhamdulillah, dah jadi rezeki dia juga yang makan. Nak cerita ni tuan-tuan, tazkiyah. Allah Ta'ala bila perintah Nabi Musa pergi jumpa siapa? Firaun. Allah perintah begitu. Mau tak kamu? Aku nak tazkiyah kamu. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku nak tunjukkan jalan kepada kamu, jalan kepada Allah, sehingga kamu jadi takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut dengan Allah. Manusia ni kan ramai yang tak takut dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Bila dia tak takut dengan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dia boleh buat sesuka hati dalam hidup ini. Bagi dia yang halal itu adalah, yang haram pun halal, kan? Yang syubhat pun halal, semua boleh. Membujur lalu melintang patah, semua boleh. Orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu jadinya. Orang yang tak takut dengan Allah, tak takut telinganya nanti dituang dengan timah yang mendidih di akhirat nanti. Timah yang mendidih, panas menggelegar, dituang dalam telinga. Orang yang tak takut, tak takut dengan timah yang mendidih, dia tidak akan datang untuk sembahyang berjemaah. Yang tak takut dituang timah yang mendidih ke dalam telinganya, dia tidak akan pergi sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, begitu keadaannya. Jadi ini yang Nabi Musa ni ajar, nak ajar, tetapi dia tak nak, kan? Firaun tak nak. Tuan-tuan, jadi kita hari ni, tuan-tuan, bab-bab perkara ghaib ini, kita tazkiyah anak isteri kita selalu, supaya kadang-kadang waktu kuliah, waktu ceramah ni, tuan-tuan, kadang-kadang dalam bentuk tazkiyah ni, kadang-kadang penceramah ni terlupa kadang. Kadang lebih-lebih lagi dalam bab-bab fiqh, lebih-lebih lagi, fokus pada sembahyang. Tuan-tuan, nak ceritanya, ada satu negeri tu, ada satu negeri, penduduk di situ, tuan-tuan, rakyat di negeri itu, ni dalam Malaysia ni. Kalau tuan-tuan terfikir tahu negeri mana, tuan-tuan tak payah cakap lah kat sini, malu saya nanti. Ada satu negeri tu, tuan-tuan,
kebanyakan rakyat negeri dia memang tahu pasal hukum hakam sembahyang, tutup aurat dan sebagainya. Kan? Ini cerita. Bab fiqh memang tahu sangat. Kan? Tetapi kenapa masih ramai lagi yang tak solat dan tak tutup aurat? Sebab apa? Sebab tak takut, fatakhsha ila rabbika, tak takut dengan Allah Ta'ala. Sebab apa tak takut? Sebab tak ditazkiyahkan supaya dia takut dengan Allah. Tazkiyah ni sangat-sangat penting. Jadi akhir sekali pada malam ini tuan-tuan, mudah-mudahan kita pada malam ini jalanilah kehidupan baru selepas ini. Banyak-banyaklah, seringlah, selalulah kita tazkiyah kepada ahli keluarga kita, supaya masyarakat kita, ahli keluarga kita, semua bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu semua kepada keampunan Tuhan kamu. Bersegeralah kamu semua ila jannatin arduhas samawati wal ard, bersegera mengejar syurga, mencari syurga, buat persiapan untuk dapat syurga. Pulun kata orang untuk miliki syurga di akhirat nanti tu. Bersegeralah, buat persiapan betul-betul, bertungkus lumus. Yang mana syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah matlamat hidup kita di muka bumi ini tuan-tuan. Ni matlamat hidup kita. Mudah-mudahan tuan-tuan fokus kita, bila selesai majlis nanti, bila balik ke rumah nanti, kita latih-latihlah, tazkiyahkan anak cucu kita, adik-adik kita, ahli keluarga kita. Tazkiyah, faham apa itu tazkiyah? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berani, gentleman untuk menyatakan tazkiyah. Bukan mesti kita ilmu banyak, kita cuma ingatkan tentang Allah yang bagi rezeki. Takutlah kepada Allah, hormatlah kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyah ni tak susah sebenarnya. Cakap yang mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ahli keluarga kita orang-orang yang fatakhsha ila rabbika fatakhsha. Semua ahli keluarga kita, masyarakat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila semua ahli keluarga menjadi orang yang takut dengan Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan hadiahkan pemimpin, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang beriman. Allah Ta'ala akan hadiahkan. Bila semua rumah-rumah ni takut dengan Allah, Allah akan hadiahkan pemimpin yang beriman, pemimpin yang adil, pemimpin menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh. Mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi saya rasa takat ini dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan besar manfaat daripada perjumpaan pada malam ini. Wallahu a'lam. Kita terus tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya rasa malam ni lepas sembahyang isyak ni ada apa majlis apa, mungkin tuan imam akan beritahu ke apa. Lepas ni ada majlis doa selamat ke tahlil? Ya, doa selamat, tahlil, kesyukuran ni. InsyaAllah lepas sembahyang isyak kita akan sumbangkan doa selamat, kesyukuran dan tahlil insyaAllah.